Hi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ni teacher nak share beberapa tips. Okay, macam mana kita nak dapat good marks dalam matematik ataupun math. Okay, so kita go. Okay, so tip kita yang pertama, okay, adalah back to basic. Apa maksudnya back to basic ni? Back to basic ni bermaksud, kamu bila nak belajar matematik ataupun math, kamu kena belajar daripada basic. Kamu tak boleh terus melompat. Nak belajar yang terus, yang susah soalan. No. Cannot do like that. Okay. So, kamu mesti kena belajar basic. Kalau boleh, belajar daripada subtopik to subtopik. Okay. Bila kamu belajar daripada subtopik, okay, kan dalam buku teks tu dia ada subtopik yang kecil-kecil tu kan. So, kamu kena pergi go through one by one. Now, go through one by one. Take your time and belajar satu persatu. Okay, jangan nak terus cepat-cepat belajar. No. Okay, kamu kena bagi extra time lah. Untuk belajar matematik ni, kamu kena bagi extra time. So, kamu kena belajar pada basic. Kena faham dulu basic. Okay, so go for the each subtopic. Itu cara dia. Kamu tak boleh terus nak buat soalan kibat. No. Tak boleh So, kita pergi back to basic. That is the first step. So, back to basic maksudnya kena buat soalan subtopik lah yang ada dalam buku teks kamu. Okay, so buku teks kamu tu memang dah bagus. So, you go for the study kamu punya buku teks tu. That is the first step. Yang kedua, okay, kamu kena tengok formula. Okay, apa maksudnya tengok formula? Dalam exam, dia akan bagi kamu formula. Ada formula yang dia bagi, ada formula yang memang kamu kena hafal. Okay, so apa yang kamu boleh buat? Untuk formula yang dia bagi, kamu mesti kena pastikan kamu boleh kuasai soalan dia. Okay, contohnya dalam dalam SPM, dia ada bagi formula isi padu, dia ada bagi formula mean, macam tu. Kamu memang kena tahu macam mana nak guna formula tu. Okay, so formula yang dibagi, kamu kena 100% kena tahu cara nak guna. Okay, sebab kebanyakannya masalah student, dia tak tahu macam mana nak guna formula. Formula dah bagi kat depan, tapi tak tahu nak guna. So, sangat sayang kalau benda macam ni berlaku. So, tu first step. Okay, itu adalah kamu punya second step. Okay, so second step, kena kenal pasti formula yang dia bagi. Untuk formula yang dia bagi tu, apa yang kamu kena buat? Kena pastikan kamu memang tahu macam mana nak guna. So kamu kena tengok lah. Kamu kena pergi, okay, tengok soalan yang dia letak formula kat depan kan. Contohnya macam soalan SPM, percubaan. Okay, soalan percubaan SPM, kamu boleh cari dekat Google, ada. Depan tu dia dah bagi formula. So, kamu boleh tengok formula yang dia bagi tu. Sebab dia akan bagi formula tu, dia akan guna simbol kebanyakannya. So, kalau kamu tak tahu apa maksud simbol-simbol tu, kamu memang tak gerti nak guna formula ni. Okay, so kena tahu Dan step kedua, ada formula yang kamu kena hafal. Okay, so formula yang kamu kena hafal, kamu kena list down. Okay, ataupun cara dia, bila kamu belajar daripada basic, ni dia berkait dengan yang step pertama lah. Bila kamu belajar daripada basic, automatik, kamu akan tahu formula tu. Formula tu dia macam automatik kamu boleh hafal. Tanpa perlu kamu hafal dia. Sebab dia, kamu akan train kamu punya otak untuk hafal. Bukannya kamu menghafal macam kamu hafal sains. No. Okay, dia akan automatik kamu terhafal. Okay. Itu step kedua. So, step yang ketiga adalah repeat, repeat and repeat. So, apa maksudnya repeat, repeat and repeat ni? Kamu kena, bila kamu dah belajar back to back, kamu dah belajar benda yang basic ni, subtopik by subtopik kan, kamu kena repeat buat soalan tu. Okay, kamu kena repeat buat soalan itu. Ini cara yang paling jimat masa. Cara yang paling jimat masa. Nampak macam lecehnya kena buat repeat, repeat. No. Ini cara paling jimat masa. Kalau kamu tak repeat, repeat and repeat, kamu akan lupa. Bila kamu lupa, kamu kena belajar balik seolah macam kamu tak ingat langsung. Okay, so that is the worst thing. Dia akan mengambil masa lebih banyak. So, kita tak nak. Kita nak jimat masa sebab kamu bukan sahaja ada 2 subjek je. Kamu ada banyak subjek yang kamu kena ingat. Okay, so cara dia kamu kena repeat. Maksudnya setiap kali, every day kalau boleh, repeat buat soalan, repeat ulang kaji, kena repeat.
Okay, kalau cikgu dulu, macam mana cikgu boleh dapat? Cikgu cerita sikit lah. Pengalaman cikgu waktu sekolah dulu, cikgu pernah mendapat 100% dalam ADMAT. Okay, so cara kaedah yang cikgu buat, okay, cikgu memang guna kaedah repeat-repeat dengan back to basic. Cikgu memang pergi topik by topik. Okay, subtopik to subtopik cikgu memang belajar. Memang buat semua soalan yang ada dekat dalam buku. Okay, so kena sedikit rajin lah. Sebab bila kamu belajar macam tu, nanti kamu akan perasan kamu akan lagi banyak jimat masa sebenarnya. Okay, so repeat adalah step yang ketiga. So kita go for step yang keempat. Kamu juga kena kenal pasti bentuk soalan. Okay, bentuk soalan. Ada soalan yang memang jenis direct. Okay, jenis direct. So memang senang untuk skor markah. Okay, direct dan senang skor markah. Okay, contohnya kalau cikgu bagi based on SPM, contoh soalan yang memang direct adalah soalan lorik, soalan set. Okay, soalan topik set, soalan dia sedikit direct. Okay, di mana dia akan suruh kamu lorik. Ada juga soalan set itu, soalan dia berbentuk kebat. So kamu kena kenal pasti macam mana, apa bentuk soalan direct, apa bentuk soalan kebat dan apa bentuk soalan yang ada ayat. Kamu kena explore benda ni. Kena explore. Okay, sebab kamu punya syllabus sekarang ni, dia memang ada soalan kebat. Okay, memang ada soalan kebat. So, kamu kena explore. Kalau kamu tak explore, nanti dalam exam, kamu akan lagi blur. Memanglah bila kamu buat soalan tu tak akan sama sebiji dengan apa yang keluar dalam exam. Memang tak akan sama pun. Tetapi bila kamu dah practice kamu punya brain, okay, buat soalan-soalan kebat ni, automatik kamu, kemahiran berfikir kamu tu akan improve. Jadi kamu tak akan ambil masa yang sangat lama untuk jawab satu soalan. Kamu akan, kalau kamu ikut tips ni, kamu akan nampak bezaan dia. Okay. So yang step kelima ni adalah kena belajar ni, kita kalau boleh kena berguru. Okay, kalau tak dia akan jadi ke laut kita panggil. Okay, so kena berguru. Ataupun cari kawan-kawan yang boleh bantu kita. Okay, kawan yang pandai kan. So kita dah belajar pada basic. Mana yang soalan memang kita tak tahu, kita kena berguru. Okay, kena berguru. So itu sahaja 5 step yang kamu kena gunakan untuk mendapat A dalam matematik. Okay, lupa pula lagi satu Step yang ke-6, kena juga tahu cara nak guna calculator. Dah tahu semua ni, tak tahu guna calculator pun masalah juga. So, kena tahu macam mana cara nak guna calculator kamu. Okay? So, itu sahaja untuk tips kita pada hari ini. Bye!